Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 141 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengumumkan perkara tersebut pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Sidang media turut disertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Khamis 27 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 21 Mei 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 136 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini juga kekal seramai 4 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal, walau bagaimanapun hanya seorang saja yang masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO dan mesin pernafasan, manakala seorang lagi kini hanya memerlukan bantuan mesin pernafasan sahaja. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini, semua kontak kes yang telah menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 telah pun menamatkan tempoh kuarantin di mana jumlah keseluruhannya ialah seramai 2,679 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 292 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 18,010 ujian. Seterusnya, Kementerian Kesihatan mengambil maklum bahawa aplikasi Blue Health masih dalam tahap permulaan perlaksanaannya dan oleh itu terdapat beberapa isu yang mungkin dihadapi oleh orang ramai semasa pendaftaran atau semasa mengkemaskini status kesihatan masing-masing setiap hari. Untuk makluman orang ramai, aplikasi Blue Health pada masa ini sedang dikemaskinikan lagi untuk memudahkan penggunaannya, terutama sekali bagi mereka yang tidak dapat memuat turun aplikasi tersebut disebabkan rangkaian yang lama. Di kesempatan ini, Kementerian Kesihatan ingin meminta kerjasama orang ramai untuk bersabar dan mengambil sikap berhemah serta bersopan santun apabila menghubungi talian 148 untuk mendapatkan apa jua nasihat dan bantuan. Sesiapa yang didapati menggunakan kekerasan pada kaki tangan yang bertugas boleh diambil tindakan undang-undang. Alhamdulillah, pada masa ini terdapat banyak premis yang telah mendaftar dan menggunakan kod QR Blue Health. Namun, pada masa yang sama telah didapati sebilangan pengurus-pengurus perniagaan telah memberikan maklumat palsu dalam pengisian jumlah kapasiti bagi premis mereka. Ini adalah satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah boleh membawa denda kepada RM10,000 atau penjara hingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan ingin menegaskan bahawa sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Pihak kerajaan akan menjalankan rondan secara rambang bagi memastikan arahan ini dipatuhi. Dalam hal itu, adalah juga difahamkan sebilangan restoran mengalami kesukaran, terutama sekali apabila kuota pelanggan yang telah dibenarkan diisikan oleh pelanggan takeaway dan pelanggan yang lupa mengimbas kod QR mereka semasa keluar dari restoran tersebut. Oleh itu, Kementerian Kesihatan telah membuat pembaharuan yang mana pelanggan-pelanggan yang berdaftar melebihi 2 jam akan ditolak dari kuota secara langsung dari sistem Blue Health. Manakala bagi restoran yang memberikan perkhidmatan takeaway, satu ciri juga akan diperkenalkan bermula esok, yang mana kod QR berasingan bagi pelanggan takeaway boleh dibuat bagi premis yang sama melalui www.healthinfo.gov.bn/register. Menteri Kesihatan berkata kementeriannya telah mengeluarkan garis panduan sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi tahun ini.
pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa kementerian ini telah mengeluarkan garis panduan sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi tahun ini seperti berikut. Sambutan Hari Raya hanya diadakan dengan ahli keluarga terdekat, iaitu anak menziarahi ibu bapa atau adik-beradik sahaja. Keluarga yang besar hendaklah memastikan garis panduan perkumpulan ramai dipatuhi, iaitu hanya menghadkan kepada 20 ke 30 orang sahaja pada satu-satu masa mengikut kesesuaian keluasan rumah berkenaan. Kunjungan ke rumah ibu bapa atau adik-beradik hendaklah dijadualkan dengan teratur seperti tidak datang serentak, datang secara bergilir-gilir dan hubungi ibu bapa atau adik-beradik terlebih dahulu sebelum mengunjungi rumah mereka. Orang ramai adalah tidak dibenarkan mengadakan majlis rumah terbuka atau majlis-majlis serupa. Ini termasuk mengadakan ofis terbuka ataupun open office di tempat kerja. Sesiapa yang mempunyai tanda-tanda jangkitan atau merasa tidak sihat adalah ditegah untuk menziarahi ataupun diziarahi oleh keluarga terdekat. Amalan bersalaman dengan berjabat tangan berpelukan hendaklah dielakkan. Memadai dengan memberi isyarat salam dengan meletakkan tangan di atas dada, memberikan senyuman atau menganggukkan kepala sebagai tanda hormat dan salam. Elakkan sedaya upaya dari menyentuh atau membuat kontak fizikal dengan orang lain. Pastikan kebersihan pribadi dan persekitaran sentiasa bersih dan terjaga, terutama sekali kebersihan tangan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul pada setiap masa. Elakkan daripada berkongsi peralatan makanan dan minum seperti sudu, garpu, piring dan cawan. Dan pastikan juadah hari raya yang disediakan bagi ahli keluarga terdekat adalah hidangan yang sihat dan bersih. Kurangkan pengambilan juadah yang manis, masin dan berlemak. Tingkatkan sistem imuniti badan dengan makanan yang berkhasiat dan air kosong sebagai pilihan utama. Walaupun sambutan Hari Raya pada tahun ini adalah berbeza dari tahun-tahun yang sebelumnya, ini tidak bermakna kita tidak boleh meraihkannya dengan rasa gembira bersama ahli keluarga yang tersayang dengan selamat. Apa yang penting ialah untuk sentiasa mengamalkan tanggungjawab sosial kita untuk menghindari dari penularan wabak COVID-19. Sesi persekolahan penggal kedua bagi semua sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tingkatan 6, sekolah vokasional dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama, sekolah-sekolah swasta akan bermula pada hari Selasa 2 Jun 2020. Sementara bagi sekolah-sekolah antarabangsa, ianya adalah tertakluk kepada tarikh yang telah ditetapkan oleh institusi-institusi masing-masing. Menteri Pendidikan menjelaskan pembukaan sesi persekolahan akan dilaksanakan secara berperingkat. Bagi sesi persekolahan ini, pembelajaran dan pengajaran secara fizikal atau face-to-face akan dimulakan secara berperingkat. Ini ialah bagi memastikan kesejahteraan, tahap keselamatan dan kesihatan pelajar-pelajar serta warga sekolah di negara Brunei Darussalam sentiasa terjamin selain mengelak berlakunya penularan gelombang baru COVID-19. Bagi melancarkan sesi pembelajaran dan pengajaran itu nanti, prosedur operasi mengenai perkara-perkara berikut telah dikongsikan bersama pemimpin-pemimpin sekolah. Perkara-perkara tersebut ialah 1. Pembukaan sekolah secara berperingkat, 2. Garis panduan bagi sekolah-sekolah, 3. Persiapan penjarakan dan kebersihan diri. Bagi perkara pertama iaitu pembukaan sekolah secara berperingkat, Kementerian Pendidikan akan membuka sesi persekolahan secara berperingkat menurut tahap keadaan yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Keutamaan akan diberikan kepada pelajar-pelajar seperti berikut, iaitu pada peringkat pertama ini yang akan bermula pada hari Selasa 2 Jun hingga 13 Jun 2020. Pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam akan diberikan keutamaan dan pelajar-pelajar ini adalah pelajar tahun 6, tahun 8, tahun 10 ekspres, tahun 11, tahun 12 dan tahun 13.
Mengenai garis panduan bagi sekolah-sekolah, Menteri Pendidikan menjelaskan kementeriannya menyediakan garis panduan pengurusan sekolah bagi sesi pembelajaran dan pengajaran penggal kedua sebagai rujukan pihak sekolah dan ibu bapa. Bagi semua peringkat yang dinyatakan tadi, semua aktiviti kurikulum dan kurikulum membabitkan perhimpunan akan ditiadakan bagi memastikan keselamatan dan penjarakan sosial semua pelajar dan guru terjaga. Bagi sekolah-sekolah rendah, keutamaan penjarakan sosial diberikan penekanan supaya kelas-kelas kecil akan menggunakan ruang yang lebih besar seperti bilik persidangan, ruang perpustakaan, dewan atau surau dan balai ibadah. Pihak sekolah diberikan kebenaran untuk menentukan jumlah pelajar yang akan hadir ke sekolah dan mereka mengikuti pembelajaran di rumah tertakluk kepada akses terhadap kemudahan video conferencing dan internet di kediaman pelajar-pelajar. Sekolah-sekolah yang mempunyai jumlah pelajar sedikit, khasnya yang mempunyai isu konektiviti internet, boleh memilih agar pelajar hadir ke sekolah 5 hari seminggu. Di peringkat sekolah-sekolah menengah, pihak sekolah disyorkan untuk menimbangkan agar kelas-kelas makmal ataupun praktikal dibuat di sebelah petang dan atau dipecahkan menjadi kumpulan lebih kecil. Seperti di sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah juga boleh menggunakan ruang yang lebih luas seperti bilik persidangan, perpustakaan, dewan dan surau bagi memastikan penjarakan sosial semasa pengajaran dan pembelajaran serta menentukan jumlah pelajar yang akan hadir ke sekolah dan mereka akan mengikuti pembelajaran di rumah tertakluk kepada akses internet dan kemudahan video conferencing di kediaman pelajar-pelajar. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Pendidikan menjelaskan bagi persiapan penjarakan dan kebersihan diri, aspek keselamatan, kebersihan dan pengawalan penularan jangkitan termasuk amalan penjarakan sosial akan diberi keutamaan apabila sesi persekolahan dibuka. Di peringkat sekolah, beberapa langkah akan dibuat sebagai langkah untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan komuniti sekolah terjamin. Ini termasuk satu, peperiksaan suhu badan bagi sesiapa yang memasuki premis sekolah. Dua, menghadkan seorang penjaga untuk menghantar pelajar ke sekolah. Tiga, pembekalan hand sanitizers di lokasi-lokasi strategik di ruang kawasan sekolah. Empat, tiada perkumpulan atau perhimpunan sekolah, kegiatan luar, kegiatan fizikal dan kelas-kelas drama. 5, kedudukan tempat duduk di dalam kelas adalah dijarakkan sekurang-kurangnya 1 meter antara satu dan lain. Dan banyak lagi perkara-perkara yang ada dalam panduan ini. Dan ini sebenarnya telah pun dikongsikan dengan pemimpin-pemimpin sekolah. Mengenai dengan di kantin-kantin sekolah, petugas-petugas kantin diperlukan untuk memakai penutup muka dan sarung tangan, mengamalkan kebersihan diri setiap masa seperti mencuci tangan sebelum mengendalikan makanan, selalu membersihkan premis kantin dan melaksanakan sistem tempahan awal sebagai satu pilihan untuk pelajar. Kementerian Pendidikan juga mengenal pasti terdapat ada keperluan khusus bagi pelajar-pelajar dan sekolah-sekolah tertentu seperti asrama-asrama di sekolah adalah ditutup buat sementara waktu manakala pelajar-pelajar sekolah berkenaan yang tinggal jauh bolehlah mengikuti pembelajaran dari sekolah dari rumah selama 5 hari dalam seminggu itu. Perkara ini akan di-review, akan dikemaskinikan mengenai mengikut dengan keadaan-keadaan COVID-19 ini. Dan ada juga sekolah tertentu seperti Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, para pelajar diperlukan hadir bagi mata pelajaran yang melibatkan projek dan kelas-kelas praktikal. Ini termasuk para pelajar di sekolah lain yang mengikut praktikal dan kerja-kerja projek di mana mereka boleh hadir ke sekolah pada hari-hari yang diperlukan hadir untuk menjalani kelas makmal dan praktikal dan untuk menyiapkan projek-projek mereka yang diperlukan sebab mereka menghadapi peperiksaan awam itu. Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kepahaman terhadap keutamaan menjaga penjarakan sosial, kebersihan diri dan langkah kawalan dalam tempoh pandemik ini, para pelajar, ibu bapa dan guru-guru juga akan
turut diberikan maklumat tentang pentingnya mengenai perkara-perkara yang perlu beri perhatian. Kementerian Pendidikan akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan perkembangan terkini dan nasihat yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Dengan langkah-langkah keselamatan yang dirancang dan dilaksanakan ini, apa yang penting adalah kerjasama dari semua pihak yang terlibat bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan komuniti sekolah kita ini dan seterusnya warga negara Brunei Darussalam terjamin. Sementara itu, Menteri Pendidikan menghargai usaha dan sokongan penuh ibu bapa dan penjaga sepanjang pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara dalam talian. Kita sering diperingatkan bahawa COVID-19 akan terus mengubah segalanya, termasuk pembelajaran dan pendidikan. Pihak Kementerian Pendidikan yakin bahawa pelaksanaan sesi e-learning serta pembelajaran dan pengajaran dalam talian akan diperkasakan dan ianya dijangka akan menjadi satu kaedah pengajaran dan pembelajaran arus perdana bagi menguasai pendekatan dan juga era revolusi industri 4.0 pasca COVID-19 ini nanti. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru-guru yang sentiasa komited, kreatif dan mengambil pelbagai inisiatif dalam memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran kepada anak didik berjalan lancar walaupun dalam keadaan yang mencabar semasa pelaksanaan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada para ibu bapa dan penjaga sepanjang pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam talian kerana memahami keadaan wabak COVID-19 ini dan memberikan sokongan penuh dan menjalinkan kerjasama erat kepada sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan bagi memastikan anak-anak mereka tidak ketinggalan dalam meneruskan pembelajaran dalam keadaan negara menghadapi wabak COVID-19 ini. Semua persiapan bagi pembukaan sesi kedua penggal persekolahan diharap dapat memberi keyakinan kepada para ibu bapa dan penjaga. Ikuti perincian bahan beritanya seketika nanti. Kementerian Pendidikan berusaha mencari kaedah terbaik bagi menjayakan pembelajaran dan pengajaran secara face-to-face. Bagi guru-guru dalam kategori vulnerable, jelas Menteri Pendidikan, para pemimpin sekolah akan diberikan kelonggaran untuk berunding dengan guru-guru terbabit mengenai kaedah pengajaran di sekolah atau secara online. Guideline-nya sebenarnya semana mungkin Kementerian Pendidikan akan menurut nasihat dari Kementerian Kesihatan for our vulnerable teachers dan pada masa ini cuti ulang ni sudah untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tapi sebelum itu our teachers teaching dari online. Untuk yang akan datang ini para pemimpin sekolah diberikan kelonggaran untuk berunding dengan guru-guru yang dalam kategori vulnerable ini macam mana untuk mengajar di sekolah atau online. Perlu dipahami bahawa dalam kita ni mengadakan sesi pembelajaran face to face ni kan banyak tenaga kerja cikgu-cikgu diperlukan untuk terutama sekali memata-matai anak-anak kita ni yang supaya penjarakan sosial dan keselamatan di sekolah tu dapat dibuat Yata ada caranya sekarang ada guru-guru yang dari kategori vulnerable ni mengajar mengikut masanya, sementara rakan-rakan diorang yang lain yang bukan dalam kategori ini memata-matai pergerakan kanak-kanak kita ni sebab banyak kan diusahakan untuk menjamin ataupun memberikan keselamatan kepada anak-anak semasa diorang dalam sekolah, dalam ruangan sekolah itu nanti. Kementerian Pendidikan telah membuat persiapan rapi bagi pembukaan sesi persekolahan 2 Jun depan. Menteri Pendidikan berharap semua persiapan yang dirancang itu akan memberi keyakinan kepada para ibu bapa dan penjaga. We try our procedure apa itu ini mengenai dengan untuk meyakinkan
para ibu bapa agar sesi-sesi ini natulah selamat dan dapat berjalan dengan lancar. Sebenarnya Kementerian Pendidikan telah pun mengadakan dry run apa itu ini dari peringkat awal perjalanan transportation sampai di sekolah dan sampai balik apa itu ini dan sesi yang selalunya banyak perhimpunan pelajar-pelajar pun telah pun di dry run kan ataupun diaksikan oleh guru-guru dan telah pun dibuat prosedur-prosedur macam mana seperti semasa rehat, macam mana ke kantin, macam mana diorang masuk ke derjah. Kalau dari segi pengangkutan, tahniah ni di Brunei ada sekolah yang di atas air kan, so dibuat sudah pun and then di dalam bas macam mana penjerakan yang diadakan apa itu ini, dan semua ini telah pun dikongsikan kepada semua pemimpin-pemimpin sekolah dan insyaAllah akan juga dikongsikan dengan ibu bapa di mana pihak RTB dan juga pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi telah pun membuat media melalui dari video apa itu ini macam mana ia akan berlaku. Seperti yang dikongsikan di sini ini melalui slide-slide ini, this is what we have done for the last 3 weeks. Macam mana every school are preparing, macam mana marking of the school territory dilakukan, macam mana kanak-kanak dapat ke kantin mengikut seorang-seorang apa itu ini, dan even procedure macam mana ke bilik air pun dilakukan. So diharapkan perkara-perkara ini akan dapat meyakinkan para ibu bapa lah yang semua peraturan telah dan juga measures telah pun diambil kira. Mengenai kemudahan pembelajaran secara dalam talian atau online, Menteri Pendidikan berkata pihaknya telah menjalin kerjasama dengan syarikat telekomunikasi di negara ini dengan memperkenalkan pakej EduPack yang bertujuan untuk memudahkan para pelajar. Namun Menteri Pendidikan berkata kemudahan tersebut hanya dibuat untuk para pelajar di negara ini sahaja. Diorang berada di Brunei dan mengikuti pengajian melalui online. And dalam menyorang, memfelisitasi ataupun menolong diorang dalam pengajiannya tu, in fact telah dilakukan melalui kerjasama dari tani punya syarikat-syarikat telekomunikasi. Kementerian Pendidikan telah pun berunding untuk penyorang memberikan kesenangan sedikitlah seperti whitelist diorang punya website pendidikan. Jadinya kalau diorang memakai those websites, ianya akan mengurangkan diorang punya data, punya kredit ke apa itu ini itu telah pun dilakukan. Dan it is penyorang a massive job memperkenalkan ataupun mengidentify diorang punya IP apa tu banyak kan, yang diorang ni banyak datangnya dari berbagai-bagai universiti dan berbagai-bagai negeri. So behind the scene banyak dibuat untuk menolong diorang ini dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Dan perkara ini dibuat juga untuk student-student, pelajar-pelajar di dalam negeri ya. Menyentuh mengenai keperluan aplikasi BruHealth atau penjaga memasuki kawasan sekolah bagi para pelajar, Menteri Pendidikan seterusnya menjelaskan. Untuk student seperti yang dinasihatkan oleh Kementerian Pendidikan, anda perlu, yang perlu ialah tenaga pengajar dan kaki tangan sekolah. Dan untuk makluman bagi sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, 100% telah pun mengadakan orang punya QR code. Jadinya telah pun bersedialah untuk sesi pembukaan pada 2 Jun. Sementara itu, dengan pembukaan sesi kedua persekolahan nanti, Menteri Pendidikan mengungsikan mengenai plan pembelajaran di dalam kelas dan secara dalam talian bagi para pelajar.
Perkara ini sudah terjadi ya, di negara-negara lain telah berlaku ni ya. Sebenarnya anak murid boleh mengantar ia punya assessment ke apa itu during online while they are doing face to face juga. Tapi perkara yang dapat dilakukan dari dalam keadaan kita ni ada rancangan di mana kanak-kanak itu, pelajar-pelajar itu datang selama 4 hari dari face to face dan sehari ia still home based doing online learning, and we penyorang kami melaksanakan ini supaya ini menjadi satu kebiasaan. Dan satu perkara positif yang kami dapat dalam masa ini ialah pengajaran dan juga pembelajaran dalam talian pada masa ini bertambah baik. Jadinya kita ni akan memperkasakannya lagi dan menggunakannya seperti yang dijelaskan tadi. Ini adalah era pendidikan baru yang harus kita ni yang harus kita ni laksanakan. Masih terdapat sejumlah penuntut Brunei di luar negara yang belum pulang ke tanah air kerana ingin menamatkan pengajian. Bagaimanapun, Menteri Pendidikan menjelaskan persiapan akan dibuat jika penuntut-penuntut berkenaan berhasrat untuk kembali ke negara ini. Setakat 20 Mei ini, sebanyak 742 pelajar Brunei yang masih berada di luar negara, yang paling banyak yang berada di Malaysia, di United Kingdom dan di Australia. Dan diorang ini berada di sana atas keinginan sendiri tu, sebab kita ni area tu ada menyediakan fasiliti-fasiliti untuk kembali ke Brunei. Most of them sebenarnya untuk menamatkan pengajiannya, dan tentu sekali nanti ada yang akan mau balik, and then masa ini ada persiapan dibuat untuk membawa diorang ini balik, terutama yang berada di jauh-jauh itulah yang belum ada commercial flightnya tu, seperti di UK di sana tu. So untuk memberikan diorang fasiliti untuk pulang ke negara tu masa ni dalam persiapan. And then pelajar-pelajar di luar negara tu pun telah pun dimaklumkan juga. And then masa ni Tani mengolek berapa yang akan pergi, berapa yang akan lakukan stay, apa itu ini ya. Dan dengan tarikh yang dicadangkan itulah. Bersua kembali. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB menerima zakat berjumlah lebih 3 juta ringgit daripada Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Stesen Minyak Koperasi Persatuan Tiba KOTIBA. Zakat-zakat tersebut diterima oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei. RM2,222,727.76 hasil kutipan zakat perniagaan BIBD bagi tahun kewangan 2019, RM848,297.84 hasil kutipan zakat wang simpanan pelanggan BIBD dari 23 Mei 2019 hingga 14 Mei 2020 dan RM18,162.35 lagi dari kutipan zakat emas milik BIBD bagi tahun 2019. Zakat diserahkan oleh Datuk Seri Setia Dr. Abang Haji Mazanan bin Haji Yusof, Penolong Mufti Buhuts selaku pengerusi Badan Penasihat Syariah BIBD. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama selaku Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam. Sementara itu, KOTIBA menyerahkan zakat perniagaan tertunggak berjumlah RM550,861.07 bagi tahun kebelakangan dan zakat perniagaan bagi tahun kewangan 2019-2018 berjumlah RM54,119.75. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Omar bin Haji Muhammad Tahir, pengerusi Lembaga Pengarah KOTIBA.
Golongan kurang berkemampuan dan anak-anak yatim di negara ini tidak putus-putus menerima sumbangan sebagai persiapan menyambut Aidilfitri yang tidak lama lagi bakal menjelang. Pelbagai pihak tampil menghulurkan bantuan. Petang tadi, 43 orang anak yatim warga Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menerima derma. Majlis penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dengan bantuan seumpamanya, golongan kurang berkemampuan dan anak-anak yatim tidak tersisih dalam sama-sama meraihkan kedatangan Syawal. Sementara itu, 7 orang anak yatim menerima derma dari Majlis Perundingan Kampung Masjid Lama Pekan Muara, Sabun dan Pelumpung dengan kerjasama pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD. Majlis diadakan di kawasan bangunan MPABD secara cara pandu lalu. Penyerahan derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Haji Muhammad bin Pangeran Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pemangku penghulu mukim serasa dan Ketua Kampung Masjid Lama Pekan Muara, Sabun dan Pelumpung, dan Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Asbar, Ketua Eksekutif MPABD. Derma dan barang asasi adalah hasil sumbangan daripada penduduk kampung, orang ramai dan syarikat-syarikat perniagaan. Di daerah Tutong, 45 buah keluarga kurang berkemampuan dari Kampung Bukit Udal menerima sumbangan barangan asasi melalui projek Muhibah Ramadan sempena Hari Raya Aidilfitri. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ianya dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal bersama dengan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Muslimah dan Jemaah Masjid Kampung Bukit Udal beserta orang perseorangan kampung berkenaan. Melalui sumbangan derma tersebut dihasrat bagi meraih keberkatan di bulan Ramadan yang mubarak selain berkongsi kegembiraan dan kebahagiaan bersama mereka yang memerlukan. Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim pagi tadi menerima sumbangan derma daripada kumpulan isteri Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha Setia Usaha Timbalan-Timbalan Setia Usaha dan ahli-ahli bersekutu. Majlis berlangsung di Rumah Semaun, Jalan Jurambak, Bandar Seri Begawan. Sumbangan berjumlah RM7,400 diserahkan oleh Datin Dr. Hajah Nur Aslina binti Haji Ramli, Isteri Menteri Kesihatan, kepada Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setia Usaha Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan terus membuat kajian bersama institusi tanaman di rantau ASEAN dan Republik Rakyat China dan mencari lagi benih padi yang boleh menghasilkan sehingga 10 atau 12 tan metrik sehektar. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata benih yang ditanam di kawasan Kandul adalah benih jenis sempada secara purata boleh menghasilkan sehingga 6 metrik tan sehektar. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong menjelaskan perkara itu semasa lawatan ke kawasan kemajuan pertanian Kandul, daerah Blyth. Dan bagi rancangan masa depan, buat masa ini padi sembada akan terus ditanam di sini di seluruh negara, terutama di kawasan yang mempunyai pengairan yang baik. Dan sehingga ke mungkin ujung tahun ini, mungkin dalam bulan Oktober, kita akan memperkenalkan pula benih padi yang lain lagi, yang baru, yang mempunyai hasil yang lebih tinggi, sehingga 8 tan sehektar. Jenis padi yang dimasukkan ialah padi titih, yang mana hasilnya sekitar 8 metrik tan sehektar semusim. Dan Kementerian akan terus membuat kajian bersama dengan beberapa institusi-institusi yang ternama di rantau ASEAN dan juga dengan dari Republik China untuk mencari lagi benih yang
boleh menghasilkan lebih tinggi daripada 8 tan sehingga ke 10 tan ataupun 12 tan hektar. Baik, insyaAllah, walaupun perbincangan sedang dibuat ketika ini, kajian masih lagi berjalan. Baik, insyaAllah kalau petani sudah mendapati benih yang dimaksudkan itu, maka akan diperkenalkan kepada padang-padang di seluruh negara. Pelaksanaan penanaman padi ini merupakan kali kedua. Pada musim pertama, ia telah menghasilkan sebanyak 21.7 tan metrik padi sembada 188 daripada kawasan seluas 7 hektar. Penanaman padi kali kedua dilaksanakan di kawasan seluas sekitar 18 hektar. Bagi kesinambungan projek pembukaan kawasan penanaman padi secara komersial berkeluasan 500 hektar, kawasan Kandol diteruskan lagi pembinaan infrastruktur kawasan fasa 2 yang dijangka akan bermula pada Julai nanti dan dijangka akan siap pada Januari 2023. Pihak Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga masih lagi giat menggalakkan penanaman padi menggunakan varieti padi hibrid berhasil tinggi sembada secara berperingkat, khususnya di kawasan penanaman padi yang mempunyai sistem pengairan dan saliran yang lengkap dan teratur bagi meningkatkan lagi hasil dan produktiviti padi. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Kumpulan Belia-Belia Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi menandakan selesainya bacaan 30 juz Al-Quran sepanjang bulan Ramadan dan bersempena memperingati nuzul Al-Quran. Ianya dilaksanakan secara berasingan di pejabat masing-masing. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tahun ini dengan mengambil kira situasi pandemik COVID-19 dan sebagai langkah berjaga-jaga, acara khatam Al-Quran dilaksanakan di setiap jabatan dan individu belia secara serentak melalui kaedah penggunaan pembesar suara dalam bangunan, penseriman langsung atau live streaming melalui platform digital seperti Facebook atau Instagram, Microsoft Teams dan Zoom. Sebanyak 15,000 naskah buku panduan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri dan 15,000 naskah teks khutbah Hari Raya Aidilfitri pertama dan kedua diterbitkan dengan pengisiannya disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dan hasil cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan. Sehubungan itu, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri telah mengambil inisiatif untuk mengagihkan buku panduan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri dan teks khutbah Hari Raya Aidilfitri pertama dan kedua pagi tadi. Pengagihan buku panduan dan teks khutbah Hari Raya Aidilfitri secara pandu lalu di Kementerian Hal Ehwal Agama disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Pengagihan di Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Percetakan juga akan diadakan Sabtu ini bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang. Selain itu, orang ramai boleh mendapatkan buku tersebut di Jabatan Hal Ehwal Masjid, Pejabat Hal Ehwal Masjid dan Pejabat Agama di setiap daerah pada Sabtu ini bermula pukul 9 pagi. Sementara itu, buku panduan dan teks khutbah juga boleh diperolehi di kaunter-kaunter pembayaran zakat di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara esok dan Sabtu pada pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi dan 1 petang hingga 3 petang. Majlis penyerahan buku panduan sembahyang sunat dan teks khutbah Hari Raya Aidilfitri pertama dan kedua juga diadakan di Pejabat Hal Ehwal Agama di ketiga-tiga daerah. Di daerah Belait, lebih kurang 600 buah buku panduan sembahyang sunat dan teks khutbah diedarkan. Penyerahan tersebut disampaikan oleh Ustaz Muhammad Aliani bin Ismail, Ketua Pegawai Agama Daerah Belait. Sementara itu, di daerah Tutong, penyerahan buku panduan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri dan teks khutbah kepada orang ramai disampaikan oleh Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Agama Daerah Tutong.
Orang ramai yang berhasrat mendapatkan buku dan teks tersebut boleh mengunjungi Pejabat Halwa Agama pada Sabtu ini bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang. Manakala di daerah Temburung, Awang Haji Jamil bin Haji Abdul Ghani, Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburung, menyerahkan buku panduan sembahyang sunat Aidilfitri dan teks khutbah kepada para pegawai kerajaan, penghulu mukim dan ketua kampung untuk pengagihan. Buku panduan juga boleh diperolehi di kaunter pembayaran zakat esok dan Sabtu bermula 8.30 pagi hingga 11 pagi dan pukul 1 petang hingga 3 petang. Setiap tahun umat Islam seluruh dunia akan mengerjakan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri pada pagi 1 Syawal secara berjemaah di masjid-masjid. Berbeza pada tahun ini berikutan dengan COVID-19, sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri di negara ini akan dilakukan di rumah masing-masing. Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama semasa ditemu bual pagi tadi menjelaskan hukum mengerjakan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri ialah sunat muakkad, sama ada berjemaah ataupun bersendirian. Umat Islam di negara ini juga dinasihatkan agar tidak meninggalkan sembahyang Hari Raya Aidilfitri begitu sahaja berdasarkan kepada fadilatnya yang besar. Dari segi waktu, waktu adalah bermula daripada terbit sebahagian matahari. Artinya masuk sejak waktu duha itu boleh sudah kita melakukannya sehinggalah sebelum tergelincir matahari. Jadi pada kelazimannya di negara Brunei Darussalam ini kita mengadakan pada jam 7.30 pagi. Kalau sebelum ini tidak ada ramai perempuan yang berkesempatan untuk sama-sama berjamaah. Jadi mungkin pada tahun ini insya-Allah ada hikmahnya untuk kita semua berjamaah purna dengan khutbahnya nanti insya-Allah. Menyentuh mengenai persoalan ramai mengenai keperluan memegang tongkat ketika berkhutbah seperti kelaziman yang dilakukan para imam, Pengiran Haji Haslin mengongsikan ianya tidak dinyatakan dalam buku panduan bertujuan untuk memudahkan orang ramai. Manakala bagi orang yang tidak berkemampuan untuk melakukan secara berjemaah atas kesulitan tertentu pula disyorkan untuk melakukannya secara bersendirian dan tidak meninggalkan sembahyang sunat ini. Dan mengikut panduan yang ada, memang yang dinyatakan di sini tongkat itu. Pada sebenarnya adalah untuk memudahkan kata ni. Kata ni yang orang ramai ni, kalau pun dah payah-payah mencari tongkat lagi selain daripada itu mimbar juga. Jadi mimbar ni sebagai menggantikan mimbar ni, bisailah kata ni ampaikan, dudukkan satu kerusi di hadapan untuk membagi kegunaan kerusi itu adalah untuk imam itu sendiri nanti ketika berkhutbah. Tidak ada masalah kata ni melakukannya secara bersendirian, tapi untuk bersendirian ini indah tak ada khutbah tu. Selesai sembahyang hari raya, maka selesailah ia melakukan mengambil apa yang disyaratkan tadi untuk melakukan inilah sunat untuk tadi lakukan pada hari raya. Begitu juga kalau sekiranya semua di dalam rumah tu perempuan, semua perempuan. Jadi kalau semua perempuan, maka tidak ada khutbah juga. Kecuali ada seorang laki-laki, laki-laki itu boleh menyampaikan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan tajaan dari syarikat Galeria YMRM petang tadi mengadakan Majlis Sumbangan Hari Raya Aidilfitri bagi para murid dan pelatih orang kelainan upaya OKU. 175 orang murid dan pelatih Pusat Bahagia Brunei dan Muara menerima sampul Hari Raya Aidilfitri dan cenderahati yang disampaikan oleh pengerusi syarikat Galeria YMRM Awang Ramesh J. Bawanani. Hadir Kolonel Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis seumpama ini juga adalah bagi memenduli kebajikan dan kesejahteraan golongan ini, lebih-lebih lagi semasa bulan Syawal yang menjelang tiba.
Kumpulan isteri menteri-menteri Kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu petang tadi menyumbangkan 70 bungkusan makanan yang disediakan oleh Persatuan Society for Community Outreach and Training SCOT, sebuah badan NGO bagi penghuni dan residen kompleks rumah kebajikan semasa berbuka puasa. Sumbangan disampaikan oleh Wakil Kumpulan Datin Hajar Razina binti Haji Kasim, isteri Menteri Pendidikan kepada Wakil Jabatan Pembangunan Masyarakat Dr. Siti Nol Khalbi binti Haji Walsafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Datin Paduka Dr. Hajar Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, isteri Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Pemberian derma ini adalah atas dasar pemedulian terhadap kebajikan dan kesejahteraan penghuni dan residen kompleks rumah kebajikan Jabatan Pembangunan Masyarakat.